Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidaklah Allah Taala datangkan kita di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, kecuali orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala datangkan kita di tempat yang penuh dengan keberkatan, yang dikenali dengan bumi sejuta awliya, sejuta wali. Dan di sini kita dapat melihat bahawa suasana ibadah, suasana yang salihin, yang saleh bersama dengan orang-orang yang saleh ada di tempat yang seumpama ini. Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang menjemput ana dan juga para jemaah sekalian yang tidak mampu disebut satu persatu, dan juga muslimin muslimat. Tak lupa juga kepada Al-Fadhil Ustaz Mustaqim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, memang ana datang di sini satu keluarga untuk menuntut ilmu, dan di sinilah tempat yang banyak para ulama, bahkan bukan saja para ulama, bahkan para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Imam Al-Ghazali memberitahu bahawa apabila seorang itu menuntut ilmu, janganlah dia berniat untuk menuntut ilmu ini untuk mendapat satu habuan daripada dunia, dan janganlah dia berniat supaya orang memalingkan hati ataupun orang memandang kepadanya untuk mendapat kemasyhuran ataupun mendapat kedudukan pada pandangan manusia. Dan janganlah seseorang itu menuntut ilmu adalah untuk mencari kepentingan pribadi dirinya, untuk mendapat pujian, sanjungan dan seumpamanya. Tetapi tentulah ilmu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama menyatakan bahawa ilmu itu bukan kerana banyak membaca. Laisa ilma bikasrati qiraah, bukan kerana banyak membaca, bukan kerana banyak mengkaji, tetapi ilmu itu walakinna ilma nurun, akan tetapi ilmu adalah cahaya yang dicampakkan di dalam hati-hati manusia. Maka ilmu yang membawa kita kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat memperbaiki amal ibadat kita, dapat meninggalkan maksiat, dan dapat mengurangkan kecintaan kepada dunia dan cenderung kepada akhirat, dan membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sahaja kita bersama dengan orang-orang yang salihin, orang-orang yang saleh, terutama kita datang di sini, di bumi yang mulia ini, di bumi Tarim ini, maka hendaklah kita menjaga yang pertama hati kita. Kita datang ini dengan membawa banyak dosa-dosa. Banyak hati kita tak bersih. Jadi di sini kita bila duduk bersama dengan orang-orang yang salihin, maka di antaranya kita hendaklah bersangka baik dan menjaga hati kita. Dan apabila kita melakukan kesalahan, buruk sangka dan seumpamanya, cepat-cepat kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di bumi ini hendaklah, kata ulama Habib Abdul Qadir Ma'bud, tak ingatlah, mengatakan bahawa dua perkara kena jaga. Yang pertama, jaga lidah kamu. Yang kedua, jaga hati kamu. Dengan menjaga ini, insya-Allah akan mendapat nur yang ada di sini. Dan kita berada di bumi yang dikatakan bumi syifa, bumi penyembuh. Boleh menyembuh hati-hati kita. Yang mana hati kita lalai kepada Allah, jadi ingat kepada Allah.
Yang mana kita ini jauh dengan Allah, insya-Allah dengan duduk bersama orang yang soleh kita jadi dekat dengan Allah. Kata ulama, kalau kamu bertemu dengan orang yang ada 3 sifat ini, maka jangan tinggalkan mereka. Dan kita melihat 3 sifat ini ada pada ulama-ulama di sini. Yang pertama, apabila kamu memandangnya, maka mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kamu memandang seseorang itu, maka mengingatkan kamu kepada Allah, membangkitkan kamu ingin beribadah kepada Allah Taala. Sebab itu kalau kita melihat kepada wajah orang-orang saleh di sini yang terdiri daripada para habaib, khususan Al-Allamah Habib Umar, melihat wajahnya, insya-Allah mendatangkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, apabila bercakap saja seseorang itu, maka menambahkan ilmu kepada kamu. Dan orang-orang salihin di sini, orang-orang soleh di sini, mereka tidak bercakap kecuali ilmu, mereka tidak bercakap kecuali perkara-perkara yang bermanfaat. Apabila sahaja kita berdampingan dengan orang-orang soleh seperti para habaib di sini, insya-Allah mereka tidak bercakap tentang perkara dunia. Maksudnya perkara yang tidak memberi manfaat kita di negeri akhirat. Maka kalau kamu bertemu dengan seorang, setiap kali bercakap membawa kepada ilmu, dia tidak bercakap kecuali menambahkan ilmu kamu, maka jangan tinggal orang ini. Dan yang ketiga, apabila kamu berdampingan dengannya, dapat mengubah akhlak kamu. Daripada mana akhlak itu? Apabila kita melihat kepada orang yang berakhlak, maka kita membawa kepada dapat mengikuti akhlaknya, boleh berpindah. Sebab itu di sini para ulama di sini, para habaib di sini. Saya bercakap di sini ni kerana kita berada di sini, tanpa menafikan ulama-ulama yang ada di tempat lain, tidak. Maka apabila sahaja kita bersama dengan para ulama, kita mengambil 4 perkara daripada ulama tersebut. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Yang pertama sudah pasti, kita akan mengambil ilmu daripada dia. Kita mau ilmu tasawuf, maka kita belajar dengan orang yang ahli dalam tasawuf. Kita mau ilmu fiqh, kita belajar dengan orang yang ahli dalam bidang fiqh. Al-Faqih belajar sekarang ini dengan Syekh Umar Husin Khatib. Satu hari pertama dia mengajar, semua ada dalam kitab, baca je. Hari yang kedua dia mengajar, separuh ada dalam kitab, separuh tak ada dalam kitab. Hari ketiga tak ada langsung dalam kitab. Tak ada langsung dalam kitab. Satu tahajud saja kadang-kadang 3 malam 4 malam. Alim mereka itu. Maka dikatakan bahawa kita tidak berpindah, mengambil daripadanya. Yang pertama, mengambil ilmu daripada dia. Mengambil ilmu daripadanya. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, sekurang sedikit sebanyak dapat ilmu. Ingat kata Abah Gus sekumpul, kata barang siapa yang belajar dengan Allamah Habib Umar 5 tahun, nanti akan dikurniakan ilmu laduni padanya. Tapi dia ada sebab orang itu akan dapat. Yang pertama, berpindah dengan sebab apa? Berpindah ilmu. Yang kedua, bukan sahaja ilmu. Yang kedua, berpindah ibadah. Kadang-kadang kita belajar, kita mengambil ilmu daripada seseorang, tetapi ibadah kita tidak bertambah. Kadang-kadang tidak memberi kesan. Mungkin kita bersangka baik, masalahnya pada kita, bukan pada ustaz itu. Tetapi insya-Allah bila kita datang ke sini, kita melihat para habaib, melihat para masyayikh, melihat para ulama, dengan mereka melakukan ibadat, maka meringankan kita, memudahkan kita dapat melakukan ibadat. Maka yang kedua, berpindah adalah
dari segi ibadah. Kalau kita berguru dengan ulama yang kuat ibadat, insya-Allah kita akan kuat beribadat. Itu guru saya almarhum Tuan Guru Haji Abdullah. Masa duduk di Kemaman dulu belajar, dia sudah wafat. Sampai sekarang setengah pelajar tidak tahu. Kita pun mendapat tahu pun daripada isterinya. Memberitahu amalan yang dilakukan Tuan Guru Haji Abdullah, amalannya lepas isyak dia akan tidur sekejap. Dia tidur awal. Tidak pernah kelihatan dia lepas isyak duduk di kedai kopi, tak pernah. Sampai kepada wafat. Kalau pergi mengajar di masjid, dia tidak, kalau pihak masjid ajak makan di kedai, dia tak nak. Kalau di masjid dia makan. Sehingga orang masjid sudah tahu kalau nak ajak Tuan Guru Haji Abdullah makan, kena makan di masjid. Sebab dia tidur awal. Dan kata isterinya itu, dia tidur sekali saja. Masuk sekali, kalau dia tidur, dia terkejut, dia tak akan tidur. Bangun dia akan semayang sampai ke pagi. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Hanya beberapa orang saja ketahui. Kata orang yang pelajar-pelajar, sahabat-sahabat kita, katanya kalau Tuan Guru Haji Abdullah itu bercakap tentang tahajud, anak murid dengan sendiri semangat bertahajud. Allah sallu ala Nabi. Sebab apa kesan yang ada dalam dirinya? Sebab itu kalau duduk di Tarim ini, kalau kita duduk di Malaysia di bulan Ramadan, kita akan tengok masjid sepenuh beribadat, semangat beribadat di bulan Ramadan. Dan apabila selesai saja Ramadan, masuk bulan Syawal, masuk bulan Zulkaidah, orang semakin lengang, masjid ibadat semakin kurang. Tetapi insya-Allah di bumi Tarim ini, Ramadan di bulan Ramadan di Malaysia itu ada setiap bulan di sini. Mereka kalau pergi di satu Masjid Taubah itu. Masjid Taubah itu sembahyang isyak melimpah, sembahyang maghrib melimpah. Zuhur pun melimpah keluar. Ramai mereka itu makmur dengan sembahyang berjemaah. Maka kesan daripada mengambil ilmu dengan orang yang berahli ibadat, insya-Allah memberi kesan pada ibadat. Yang kedua, kita mengambil ibadatnya. Yang ketiga, mengambil akan akhlaknya. Dan yang keempat, mengambil akan ibadah, yang keempat, mengambil akan rohani, ketakwaan kepada Allah. Mendapat guru yang bertakwa akan memberi kesan bertakwa. Jadi untuk mendapat 4 perkara ini, kita dapat ilmu, dapat ibadat. Yang ketiga, akhlak. Yang ketiga, mendapat akhlak. Yang keempat, dapat kerohanian dia, iaitu ketakwaan dia. 4 perkara ini kita ambil daripada ulama. Lalu disebut dalam kitab tasawuf menyatakan bahawa kalaulah seorang guru itu di dalam hatinya ada dunia, walaupun dia bercakap ilmu, dunia yang dapat dalam hati anak muridnya. Walaupun dia bercakap tentang ilmu, qala Nabi, qala Allah Ta'ala, tetapi di dalam hatinya ada dunia, maka anak muridnya dapat dunia juga. Bagaimana dia ingin memberi sesuatu sedangkan dia tidak ada? Bagaimana dia ingin memberi akhirat sedangkan dia tidak ada akhirat di dalam hatinya? Maka dengan sebab itulah dikatakan bahawa alhamdulillah, anak ucap tahniah kepada ibu bapa yang menghantar anak ke sini, insya-Allah. Moga-moga yang kita sebut ni dapat ilmu, dapat ibadah, dapat akhlak, dapat ketakwaan dengan barakah para ulama-ulama yang ada di sini. Namun untuk mendapat ini kena ada 4. Untuk dapat ini, nak dapat ibadah, nak dapat akhlak, nak dapat dia punya akhlak, nak dapat ketakwaan, mesti kena ada 4 ini. Ada 4 ini, insya-Allah akan berpindah ke 4 perkara itu. Apakah yang pertama? Yang pertama adalah ketaatan. Taat kepada guru kita, selagi mana tidak membawa kepada kemungkaran. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan sudah pasti para ulama, orang-orang yang soleh, mereka tidak mengajar kita kepada maksiat. Taat, ketaatan.
Yang kedua mesti kena ada adab dengan guru. Kalau kita bahas dalam kitab Bidayatul Hidayah, banyaklah tentang adab zahir, adab batin ini dengan guru. Tapi tak panjanglah Ustaz. Kalau tak panjang kena buka kitab tu. Baik, kena ada adab. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim menceritakan bahawa ada satu orang dia dikurniakan ilmu. Adalah disebabkan beliau ini tidak pernah menjulurkan kakinya menghala ke rumah gurunya. Sedangkan antara rumahnya dengan rumah gurunya lebih kurang 10 buah rumah. Kerana apa? Kerana menjaga adab. Ada satu orang diceritakan bahawa satu hari guru itu menyuruh anak muridnya mengambil kitab. Ambilkan kitab aku di atas almari. Maka muridnya bertanya, almari di mana? Lalu gurunya berkata, kamu tidak tahu ke dalam kelas ini ada almari? Kata tidak tahu. Sepanjang kamu belajar tidak tahu? Tidak tahu. Kerana dia duduk masuk depan gurunya, dia tengok gurunya, dia tengok kitab. Gurunya kitab, tengok kitab, dia pun pusing balik. Dia tak tahu kiri kanan apa yang ada. Kerana apa? Kerana menjaga adab. Yang kedua adab, bukan saja zahir, bahkan adab yang batin. Yang ketiga, boleh yang cakap gelak-gelak? Memang hari-hari ni tak? Biasa sini. Sila terus kan? Dan yang ketiga adalah memberi khidmat. Memberi khidmat kepada guru. Sebab itu kalau di sini kadang-kadang mereka, orang-orang yang dapat khidmat dengan Habib Umar ini orang yang sangat beruntung. Tapi tak semua dapat khidmat. Dan Habib Umar pilih orang-orang yang dapat khidmat kepada dia. Ada orang yang dia datang kepada ahli khidmat, diceritakan. Dia minta nak khidmat pada Habib Umar. Kata ahli khidmat tak boleh, nanti Habib Umar marah dia. Dia terus mengadu, minta pada Habib Umar nak khidmat. Bila minta macam tu, Habib Umar bagi. Bila bagi, dia pun gembira sangat. Dia pun ambil daripada ahli khidmat tadi, tempat basuh tangan tadi, dia pun pergi ambil air. Bila dia pergi ambil air, dia pun tengok wajah Habib Umar. Wajah Habib Umar ni selalu tersenyum saja. Dia pun buka air paip, dia pun pergi ke Habib Umar. Dia pun tuangkan tu untuk basuh tangan Habib Umar. Rupa-rupanya dia letak air panas. Dia tidak sedar kerana kesukaan dia dapat khidmat. Dia pun buka paip. Dia paip ada dua, satu merah, satu biru. Dia buka paip warna merah. Jadi air itu panas, dia pun cepat-cepat pergi. Masa tu Habib Umar nak makan. Maka Habib Umar ulur tangan, dia basuh. Habib Umar pun tengok dia. Tapi apa karamah dia? Habib Umar basuh tangan itu air panas seperti air sejuk. Habib Umar tak tarik pun. Biasa saja. Kemudian Habib Umar panggil dia, kalau nak basuh tangan orang lain, kamu basuh tangan kamu. Rupa-rupanya air itu air panas. Lepas pada itu dia tak beranilah khidmat. Maka khidmat. Ada satu kisah. Pengarang kitab Haqaiq Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa satu ketika didatangi satu orang ulama dalam majlis beliau. Macam tadi semayang asar pun ada ulama datang, Habib Umar bagi dia jadi imam. Maka datang satu ulama dalam majlis Syekh Abdul Qadir Isa. Apa ulama itu datang, tujuan apa? Tujuan nak jadi anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Isa. Tengok ulama-ulama dahulu, mereka tu dah alim besar tapi datang nak jadi anak murid. Lalu dalam keadaan macam itu, Syekh Abdul Qadir Isa kata, aku tidak mau terima kamu jadi muridku, tetapi akulah yang layak jadi murid kamu. Kata ulama tadi, tidak, aku ingin jadi murid kamu. Maka bergaduhlah dua. Maksudnya bukan bergaduh no. Masing-masing tak nak ambil jadi anak murid. Kata Syekh Abdul Qadir Isa, akulah yang jadi murid kamu. Akhir sekali dia kata, kalaulah kamu tak mahu juga aku jadi muridmu, tak mahu ambil aku jadi murid kamu, izinkan aku berkhidmat dengan kamu.
Kata Syekh Abdul Qadir Isa, aku sudah ada ahli khidmat. Tak apa, nanti aku minta izin dengan dia. Maka Syekh Abdul Qadir Isa biasanya dalam pengajian beliau ini akan masuk lambat. Jadi yang ulama datang tadi, dia tak nak ganggu pengajian, dia tak masuklah sebab tak Syekh Abdul Qadir Isa tak terima jadi anak murid dia. Maka ketika itu dia pun datang tengok ada satu orang yang sedang susun selipar. Selipar tu disusun balik, dipusingkan balik selipar tadi. Kata ulama ini dia ahli khidmat Syekh Abdul Qadir Isa yang sedang berkhidmat menyusun selipar. Dia pun pergi. Bila pergi tengah susun selipar, dia bagi salam, dia jawab salam tapi tak tengok orang belakang. Katanya, izinkan saya berkhidmat pula. Kata, ini tugas aku. Lalu dia minta juga. Kata, maaf, ini tugas aku. Akhir sekali dia pegang tubuh orang tadi, dia pusingkan. Dia kejut dia. Rupanya itu Syekh Abdul Qadir Isa. Dia kata, Syekh, kamu buat kerja ini? Ya, aku mendapat ilmu dengan khidmat kepada guruku. Maka sekarang aku berkhidmat kepada murid aku. Maka ternyata anak muridnya tidak ketahui yang selama ini yang sedang menyusun seliparnya adalah gurunya sendiri. Allah. Sallu ala Nabi. Sebab apa? Sebab anak muridnya menyangka bahawa yang menyusun selipar itulah pelajar yang paling akhir sekali. Sedangkan yang menyusun selipar itulah gurunya sendiri. Maka kata Syekh Abdul Qadir Isa, begitulah aku dikurniakan ilmu oleh Allah Ta'ala melalui khidmat kepada guruku. Maka dengan sebab itulah aku sampai sekarang berkhidmat kepada muridku. Dan ini juga berlaku kepada Allamah Habib Umar. Beliau malam-malam pelajar tidak ketahui, beliau cuci tandas. Pelajar bangun pagi, tandas bersih. Tidak diketahui. Akhirnya kita diketahui bahawa yang mencuci tandas itu adalah Allamah Habib Umar. Dan ini diceritakan oleh seorang mudaris di sini yang pernah dilakukan oleh Habib Umar dalam keadaan pelajar-pelajar tidak ketahui. Dan yang keempat, untuk mendapat ilmu adalah mahabbah, rasa kasih, rasa cinta kepada guru. Dengan rasa kasih, rasa cinta kepada guru ini bawa kepada dikurniakan 4 perkara tadi. Akan dapat ilmu, akan dapat ibadat, akan dapat akhlak, akan dapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillah, apabila kita berada di sini, pelajar-pelajar boleh tak Ustaz tahu berapa orang yang akan belajar di sini? Boleh angkat tangan? Okey, insya-Allah. Okey, boleh turun. Insya-Allah. Kita doakan kepada anak-anak kita ini agar dikurniakan ilmu, ibadat, akhlak dan ketakwaan, dan Allah Ta'ala pemudahkan mereka itu dengan ketaatan, dengan khidmat, dengan adab, dan juga merasa cinta dan kasih kepada guru-guru mereka. Dan insya-Allah sepanjang kita berada di sini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tumpukan kamu kepada ilmu. Tumpukan kamu kepada ilmu. Masalah-masalah di luar sana, masalah di Malaysia jangan kita fikir dah. Masalah Covid suruh Ustaz fikirlah kalian fikir. Tapi masalah kita tumpu kepada belajar di sini, insya-Allah Allah Ta'ala akan pemudahkan kita. Dan di samping itu, belajar kena jaga juga ibadah, sembahyang berjemaah, dan juga baca azkar, zikir jangan ditinggalkan. Dalam waktu yang sama juga kita juga kena banyakkan berdoa kepada Allah. Untuk mendapat kejayaan ada 3 golongan yang kena bersungguh-sungguh. Yang pertama, mestilah pelajar itu bersungguh-sungguh. Dan yang kedua, guru yang bersungguh-sungguh. Insya-Allah kita dapat lihat guru di sini mereka bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, ibu bapa juga bersungguh-sungguh. Macam mana ibu bapa bersungguh-sungguh? Hendaklah banyak mendoakan kepada anaknya, agar
dipermudahkan belajar ilmu dan redalah kepada anak kita yang berada di sini. Maka untuk kita nak mencapai destinasi kita belajar ilmu, umpama kita terbang menuju kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah mempunyai dua sayap. Sayap pertama mesti niat yang benar. Tanpa niat yang benar, mula-mula lagi kita kata tadi, awal-awal lagi Imam Ghazali dah bagi tahu, tanpa niat yang benar, maka perjalanan ilmu tadi tidak akan sempurna. Yang kedua, kena ada kesungguhan. Dengan niat bagaikan sayap sebelah kanan, kesungguhan bagaikan sayap sebelah kiri yang terbang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila sahaja kita belajar di sini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesungguhan yang ada, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan pemudahkan kita, akan menolong kita supaya kita ini benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita belajar di sini, pastikan kita belajar mendapat ilmu yang bermanfaat, dan sebagaimana firman Allah Taala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba aku yang benar-benar takut kepada aku, yakni kepada Allah, adalah ulama. Dan ulama ini kalau dibahas, ada ulama yang benar, ulama yang batil, ada ulama yang hak, ada ulama yang yang tidak hak, ataupun kita kata ulama yang su' dan ulama hasanah. Moga-moga semua menjadi ulama yang baik di sisi Allah. Moga-moga semua dipilih oleh Allah Ta'ala yang membawa kebenaran, yang membawa manusia kepada Allah, membawa manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sahaja kita belajar, insya-Allah moga-moga ilmu itu memberi manfaat kepada diri kita, bukan saja diri kita, bahkan kepada ahli keluarga kita, bahkan kepada masyarakat. Sehinggalah kita balik nanti menyebarkan ilmu, menjadi ulama-ulama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Insya-Allah. Ana rasa tak panjang dah. Setakat ini saja, Ustaz, boleh ya? Boleh, Ustaz. Boleh sila. Jadi sekadar ini sajalah. Ya? Boleh tambah-tambah. Boleh tambah? Boleh. Kami malam ni je, Ustaz. Oh. Malam besok kami dah nak packing siap dah. Jadi malam ni adalah malam akhir majlis kami lah. Yang lain cergas, yang lain cerdas. Tengok kawan-kawan sebelah. Sila Ustaz. Okey, baik, insya-Allah. Bila kita beritahu bahawa kenapa kita kena belajar ilmu, kerana kita nak jadi hamba pada Allah, biarlah kita ini bila jadi hamba kepada Allah, kehambaan itu dalam berdasarkan kepada ilmu, iaitu melakukan ibadah dalam keadaan mempunyai ilmu. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan tidak ada ilmu? Sama ke tidak sama? Tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama? Tidak sama. Baik, Ustaz bagi perumpamaan. Kenapa kita kata sama tidak sama? Orang alim yang sembahyang, Habib Umar sembahyang 2 rakaat, tak sama dengan dia sembahyang 2 rakaat. Apabila dia sembahyang saja, sembahyangnya orang yang alim tidak sama dengan sembahyangnya orang yang tidak alim. Baik. Ada satu orang diceritakan bahawa ni bandingan kenapa kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, dia tidak sama dengan orang yang tidak ada ilmu. Bandingan orang yang ada ilmu, tidak ada ilmu. Baik, satu orang itu kerja dia mengangkat pasir daripada bawah naik atas. Dulu Ustaz pakai manual, maknanya pakai tenaga saja. Sekarang ni pakai pakai mesin dah. Jadi orang pakai skop dia, daripada bawah naik atas sampai ke penuh atas lori, barulah bergerak. Maka ada satu orang pekerja, kerja dia mengangkat pasir daripada bawah naik ke atas lori. Tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba masuk pasir yang halus dalam mata, sehingga matanya merah. Akhirnya pergi ke klinik mata. Klinik mata pun cek. Bila cek, ternyata
Di dalam matanya ada satu pasir yang sangat halus masuk dalam mata. Dan ini tidak dapat dibuang dengan tangan kita ini kecuali melalui pembedahan. Maka bincanglah doktor tadi dengan pesakit tadi. Jalan dia tidak ada, buat pembedahan kecil, kita buangkan pasir dalam mata ini yang halus tadi. Maka buat perbincangan, setujulah. Setuju. Maknanya, okey, kalau begitu doktor titik mata datang 2-3 hari datang, kita buat pembedahan. Bila buat pembedahan, sampai masa datanglah orang tadi. Maka doktor pun buat pembedahan. Keluarkan pasir. Mengangkat pasir yang halus daripada mata, keluarkan dia. Beberapa minit saja. Dalam 10 minit, 15 minit lebih kurang, keluarlah pasir daripada mata tadi. Selepas itu, dibuat bayaran. Berapa ribu? 5,000. Kerjanya berapa minit? 10 minit, 5,000. Orang itu kerja mengangkat pasir 1 bulan 500. 500. Tapi sakit, duit simpanannya habis dibayar. Mari terfikir dia. Aku bekerja ini 500 bulan. Nak dapat ke 5,000, makan masa hampir 1 tahun. Sedangkan dia, ini doktor ini, hanya lebih kurang dalam 10 minit sahaja dapat 5,000. Kenapa doktor ini dibayar dengan dapat 5,000, yang ini nak dapat 5,000 makan masa setahun, dihabiskan begitu. Sedangkan nak bagi tahu orang ini dapat 500, orang ini dapat 5,000, kerjanya sama aja. Kedua-dua mengangkat pasir. Yang ni mengangkat pasir daripada mata, yang ni angkat pasir ke lori. Masuk ke lori. Kenapa yang mengangkat pasir itu sedikit saja, sedangkan satu lori itu bandingan banyak pasir? Kerana orang ini mengangkat pasir dengan ilmu. Orang itu mengangkat pasir dengan tenaganya. Maka tidak akan sama orang yang mengangkat pasir dengan ilmu dan mengangkat pasir dengan tenaga dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka demikianlah orang yang ada ilmu. Hari ini kalau kita belajar satu hari jadi ulama, maka bila menjadi ulama, maka kita sembahyang 2 rakaat sudah tidak sama dengan dahulu yang kita tidak ada ilmu dahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa beruntung? Kita beruntung. Selain pada kita beruntung, siapa beruntung? Ibu bapa beruntung. Siapa lagi beruntung? Guru beruntung. Kerana Nabi SAW bersabda, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin." Kalau diberhenti, idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas sadaqatun jariyatun. Ini kaedah nahwu. Sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun solihun yad'u lah. Apabila mati anak Adam, maka terputus amalan kecuali 3. Yakni yang pertama sedekah jariah. Orang-orang yang ada harta. Orang-orang yang ada harta, dia pun infak. Maka dibinalah madrasah seperti contohnya Mak Isra contohnya. Sepanjang madrasah itu ada, sepanjang pengajian itu ada, lagi itu pahala sampai. Ada satu kisah Ustaz berlaku di Pahang. Di Pahang ada satu orang hamba Allah, dia infakkan rumah banglonya itu kepada satu orang ustaz. Ustaz itu dia sewa bangunan 3 tingkat. Sewa 3 tingkat, hampir 2,000 sebulan. Maka orang tu dapat tahu, "Ustaz, jangan sewalah, saya bagi saja rumah saya." Maka ustaz tadi pun berpindah pergi rumah dia. Siap dia pula bantu lagi cari dana untuk besarkan dia. Dia rumah dia tu ada tanah lapang, dibesarkan lagi. Maka rumah dia itu dijadilah pusat pengajian tahfiz. Sekarang ni sudah ada tahfiz dengan sudah ada alim. Setiap bulan ada yang khatam Quran, ada yang maknanya mengaji kitab dan seumpamanya. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala,
yang infak itu meninggal di bulan Ramadan. Meninggal di bulan Ramadan. Beliau ini tidak dikenali oleh orang. Tapi ketika mana sahaja beliau wafat, maka dapat tahu wafat, ustaz itu kata cadang kita buat sembahyang jenazah di pondok inilah, kerana ini rumah dia ni. Maka dikemaskan rumah tadi, asrama dia kemas-kemas, alih menyekata nak sembahyang, ramai orang tak muat. Bila tak muat ramai, maka pihak masjid minta buatlah sembahyang jenazah di masjid. Maka berpindah pergi ke masjid. Waktu itu nak sembahyang jenazah pagi, akhirnya sembahyang jenazah tengah hari. Maka sembahyanglah jenazah di masjid itu selepas pada sembahyang Zuhur. Dan hari itu orang pergi sembahyang Zuhur sama seperti sembahyang Jumaat. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Penuh orang. Lebih kurang macam sembahyang Jumaat. Maka orang heran tu, ada majlis apa? Tak ada majlis apa. Rupanya ada sembahyang jenazah saja. Maka kita tanya-tanya dia, siapakah dia ni? Adakah dia seorang ustaz yang pernah masuk TV? Tak pernah. Adakah dia ini orang yang dikenali? Tidak kenal. Tak pernah. Maka tak tahu amalan apa sampai begitu. Orang pun tergerak nak pergi masjid itu. Jadi akhirnya penuh sembahyang jenazah dia seperti sembahyang Jumaat. Akhirnya tadi diceritakan oleh imam itu, cerita pada anak sendiri. Dia kata, ustaz, selalu ini anak dengar cerita, sekali anak tengok depan mata sendiri. Apa dia? Ketika mana selepas daripada sembahyang jenazah, orang pun minta, boleh ustaz, ada ahli keluarga dia baru sampai. Jadi nak tengok kali yang terakhir. Kata ustaz tu, bolehlah. Dia pun, ustaz tadi tunggulah. Datang ahli keluarga tadi buka. Apa yang berlaku? Dia kata jenazah itu tersenyum. Kelihatan giginya tersenyum. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Seperti orang yang ketawa. Maknanya wafat dalam keadaan tersenyum. Wajah yang indah, bersih, berseri muka. Maka tertanya-tanya orang, apakah amalan dia? Adakah dia ini seorang ustaz ke seorang? Orang tidak kenal dia. Rupa-rupanya dia adalah orang biasa sahaja yang ada hartanya diinfakkan kepada jalan Allah, dan dia duduk rumah yang kecil sahaja. Matinya dalam keadaan tidak ada harta, mana rumah banglonya? Rumah banglo sudah jadi tahfiz. Maka katanya, wallahu alam, amalan lain kita tak tahu, tapi yang kita nampak zahir, amalannya dia hanya infakkan rumahnya untuk jadi pusat pengajian. Bayangkanlah setiap hari orang baca Quran sampai pahala pada dia. Untungnya dia. Maka sedekatun jariyah, ilmu yang terfa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Alhamdulillah, kalau adik-adik belajar di sini, kita pun untung, ustaz-ustaz kita pun untung. Setiap kali baca Quran sampai pahala padanya. Setiap kali kita baca kitab sampai pahala, insya-Allah. Dan yang ketiga, ibu bapa kita. Bukan tunggu wafat, masa hidup pun sudah sampai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan diceritakan, kita pernah mendengar hadis, idza marartu bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu berjalan jumpa taman-taman syurga, maka duduklah di situ. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah dia taman-taman syurga itu? Maka katanya, halaqah zikir, yakni majlis ilmu, kata ulama. Maka majlis ilmu itu duduk dalam taman syurga. Maka diceritakan bahawa ada satu orang wafat. Bila satu orang wafat, disuruh seorang menggali kubur, penggali kubur itu pensan. Maka bila pensan sahaja, diangkat dia, pensan dalam liang lahat, angkat waktu keluar. Sehinggalah diselesaikan perkebumian tadi. Akhirnya terkejutlah sang penggali kubur tadi. Lalu bertanya, orang tanya dia, apa yang menyebabkan kau pingsan? Dia tanya, mana ibu kepada si mati tadi? Akhirnya dia beritahu bahawa di dalam kubur anaknya itu ada taman syurga. Kelihatan taman syurga tadi sehingga kan dia jatuh pingsan. Rupa-rupanya anaknya mati dalam keadaan sedang belajar ilmu. Maka sebenarnya duduk dalam majlis ilmu itu adalah taman-taman syurga.
Orang yang tidak mahu duduk dalam taman syurga rugi. Dan alhamdulillah di sini tempat banyak taman-taman syurga. Tempat. Jadi apatah lagi kita siang malam bersama dengan guru kita duduk dalam taman-taman syurga. Ibu bapa tidak perlu risau, anak kita sudah ada di taman-taman syurga. Di taman-taman syurga dunia. Bila berada di taman syurga dunia, itu maknanya apa? Insya-Allah akan ada di taman syurga-syurga nanti di negeri akhirat. Dan sang anak tadi akan panggil ibu bapanya, insya-Allah akan bersama dengannya. Moga-moga kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam taman syurga di negeri akhirat kelak bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah hari ini tanam azam bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh, insya-Allah biar kita satu hari nanti menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, dan kita mencari ilmu bukan untuk mencari kedudukan pada pandangan manusia, tetapi semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat selamat diri kita, selamat ibu bapa kita, guru kita, dan semuanya kita insya-Allah berkumpul di tempat yang penuh nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sajalah Ustaz yang dapat disampaikan. Minta maaflah agak panjang sikit, dan nak doakan supaya Ustaz mustaqim balik sekali. Agar selamat perjalanan nanti kepada ibu bapa kita balik ke sana. Balik mereka bukan balik saja, tapi balik bersama membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membawa balik keberkatan yang ada di bumi mulia ini, bumi yang penuh keberkatan ini. Dan mereka meninggalkan anak-anak, insya-Allah anak-anak di dalam pemeliharaan Allah, dalam rahmat Allah, dan diberi bimbingan oleh para ulama-ulama di sini dengan bimbingan yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Dan moga-moga Allah Taala beri kebaikan. Dan juga khususan kepada Al-Fadhil Ustaz Mustaqim. Ana ni terkejut, tak sangka Ustaz balik juga. Datang balik ke nihai ke dah? Datang balik. Okey, insya-Allah. Agar semuanya mendapat keredaan Allah Taala. Kita doakan Al-Fadhil Ustaz dipanjangkan umur, diberi kekuatan untuk berdakwah, diberi manfaat kepada orang lain sebagai anak kunci kepada pintu kebaikan, dan juga penutup sebagai pintu keburukan, dan membawa kepada kebaikan kepada ummah, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.